Hai, selamat sejahtera. Pushpawati Ramlu kat sini. Terima kasih sebab sudi menonton video ni. Video pertama membabitkan interview YouTube channel saya, Reality Check with Pushpa, yang bertujuan untuk memberikan suara-suara kepada mereka yang memerlukan. Dan sebagai interview pertama ni, saya nak kenalkan dengan seorang individu aktivis kemanusiaan yang tidak pernah putus asa, tidak putus-putus mencurahkan bakti di Sempurna Sabah. Tidak lain tidak bukan Encik Laili Basri. So kita nak dengar kenapa dalam banyak-banyak tempat di Malaysia ni you pilih Sempurna Sabah, sebab ada juga banyak tempat lain di Malaysia yang memerlukan khidmat you. Boleh start cerita sikit kenapa di Sempurna Sabah tu dan apa background you sebenarnya? Okay, terima kasih Puspa. Okay, first of all, actually saya kena cerita ke belakang sikit. Saya initiate one movement, pergerakan HUGS Project. HUGS, bukan bermaksud peluk. Actually, HUGS is short form for Helping Unfortunate Group and Society. Bermaksud kita adalah satu perkumpulan yang menolong masyarakat dan kumpulan yang terpinggir without any condition. Just tolong. Kami sebenarnya adalah dianggotai dari pelbagai kaum, bangsa, agama, negara. Unofficial record, we are members by 32 buah negara. Kita punya keahlian. And sebenarnya kita dah bermula daripada 2006. Puspa tanya tadi kenapa Sempurna. Actually Sempurna saya dah start daripada 2008. 5 tahun to decide, yes, kita kena fokus di Sempurna. Within 5 years, saya tengok tidak ada pergerakan. Pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, sosio di segi kemanusiaan. So pada 2012 kita decide untuk all out di Sempurna dengan berteraskan kita punya konsep iaitu humanity based tourism. Okey, Cik Laili, banyak isu-isu sosial kat sana kan, antara dia isu membabitkan kanak-kanak dieksploitasi dan sebagainya, betul? Itu adalah antara fokus HUGS Project. Kita antara core adalah kemanusiaan, termasuklah yang macam Puspa cakap tadi adalah untuk anak-anak, bakal pemimpin kita. Antara kes yang pernah saya jumpa adalah pelacuran kanak-kanak semuda umur 12 tahun. Okey. Bajau laut, petang bapa hantar ke darat, ada orang ambil, besok pagi orang hantar, bapa pun ambil. In kind, bahan makanan. Okey. Kalau di tempat lain pula niaga syabu, yang jual budak-budak. Okey. So jual rokok. Semua tu adalah bukan pasal, kalau di Semenanjung, kalau di mana-mana tempat, they are doing that because of nak luxury living. Betul? Dekat sana dia buat hanya untuk nak makan. Aku nak hidup untuk hari ni, bukan untuk besok. So that's the purpose kenapa benda-benda ni berlaku. Ada kumpulan yang target diorang untuk eksploitasi mereka ni ke? Ada grup-grup yang target untuk eksploitasi mereka ke? Di segi pelacuran pada saya masih lagi kecil-kecilan. Tapi diberi kecil-kecilan yang kita kena jaga. Because kalau kita tak, okay sekarang ni mungkin dia tengok, okay hari ni keluarga ni ada makan. Okay, besok anak aku nak hantar juga lah. Keluarga aku dah ada makan. So nanti dia akan jadi satu perkampungan. So maksudnya dia berpunca, keluarga dia siasa je makanan. Kenapa kau ada makanan? Oh anak aku jual syabu. Begitu juga macam masalah gelandangan. Gelandangan kebanyakan kalau kita cek adalah bukan pasal dia nak minta sedekah anak-anak ni. Tapi bapak suruh, mak suruh. Akibat kemiskinan, akibat ketagihan. Syabu pula jenis benda-benda macam benda-benda haram ni pula senang dapat. Itu antara yang senario yang saya rasa seperit tapi melibatkan satu generasi yang akan memimpin Sempurna lagi tak lama, lagi 5-6 tahun je. Anak-anak ni bila masa mula-mula HUGS Project ke Sempurna Sabah, macam mana situasi diorang ni? Apa yang you nampak? Mungkin kita tak berada di sana, kita tak boleh nak visualkan, tapi boleh tak you gambarkan? Apa situasi diorang? Sebab melalui gambar-gambar post di Facebook dan sebagainya, saya lihat ramai di antara mereka kalau tengok muka comel-comel semua kan, kecil-kecil. Dan saya tak boleh nak bayangkan mereka ni sebenarnya merempat, berada di jalanan, tak ada rumah dan sebagainya. Apa situasi dia sebenarnya masa mula-mula you sampai ke Sabah tu? Masa mula-mula saya, very honest lah. At first saya ingat semua sama. Tapi selepas beberapa masa, sebab tu saya ambil 5 tahun untuk justify. Selepas beberapa lama, selama 5 tahun, so kita baru boleh categorizekan this kind of group. Maksudnya macam Sempurna, dia ada yang penduduk warga negara, penduduk bukan warga negara,
penduduk tak ada negara. So sebelum kita fokus pada this group, this kanak-kanak, saya terpaksa identify dulu grup mana yang kita nak bantu. Okay. Kalau grup warga negara, alhamdulillah dia dah ada documentation, dia dah ada sekolah, kurang-kurang pun dia ada IC, so nak minta kerja senang. Grup yang kedua tanpa warga negara, okey lagi. Maksudnya dia masih lagi boleh membaca, menulis, boleh bertutur. Okey, at least orang nak tipu tu kurang sikit lah. Tapi yang grup yang ketiga ni, stateless, yang kat belakang saya ni, nampak saya punya backdrop. Kaum Bajau Laut, mereka dah berada di sempurna di perairan Malaysia ni more than 700 years. Tapi masih tidak direcognize sebagai warga negara Malaysia. So itu antara punca lah. So mereka juga adalah satu komuniti yang sentiasa ditindas, diperbodoh dan diambil kesempatan. Penduduk sempurna lebih kurang dalam 170,000, 90% adalah miskin tegar. Okay. Bukan miskin tegar. So tetapi bila kita rumuskan balik, sebenarnya dia berpunca daripada empat faktor. Saya simplifykan kepada 4P lah. Nombor satu adalah populasi. 170,000 ni populasi tidak terkawal. Anak terlampau ramai. Yang kedua, pendidikan. Kebanyakannya bila dah anak terlampau ramai, tak ada documentation, pendidikan memang tidak ada. Okey, bila tidak ada pendidikan, dia akan menjadikan satu bangsa ataupun satu komuniti yang tiada hala tuju. Okey, bila tiada hala tuju menyebabkan apa yang dia rasa boleh buat duit, dia buat duit. Ketiga adalah di segi penguatkuasaan. Maksudnya bila kerajaan nak implement sesuatu undang-undang pun tak jalan pasal dia tidak tahu. Sebagai contoh, bila kita enforce budak isap gam, pasal dia tak tahu yang isap gam tu adalah salah. Pada dia adalah biasa. Kenapa isap syabu ada salah? Pada dia okay, it's normal. Dan yang keempat, yang ni sebenarnya saya tak layak untuk komen, tetapi sebenarnya antara faktor jugalah politik. Ketidakstabilan politik daripada dulu sampai sekarang. Gambar kat belakang tu macam nak roboh tu, gambar apa tu? Itu dah kira mewah tu. Itu rumah Bajau Laut. Oh, itu rumah. Itu rumah. Rumah Bajau Laut. Satu rumah tu kadang-kadang dia letak 3 keluarga, 2 keluarga. Okey. Kalau kepada kita sini, pada dia orang adalah rumah. Tapi kalau kita definisikan di tempat kita, di Semenanjung Amnya, standard reban ayam. Itulah tempat tinggalnya 6-7 orang satu keluarga. Kadang kita tak sangka yang pondok tepi jalan nak roboh tu adalah penginapan untuk 6 orang ke 7 orang satu keluarga. Okey, yang tidur tepi jalan ni memang ramai. Okey, pasal itulah keadaan dia dan kebanyakannya tidak banyak berubah. So bercakap tadi you sentuh pasal pendidikan dan sebagainya yang diperlukan kan. Saya rasa ramai juga nak tahulah dan saya rasa berdasarkan pengalaman you, Cik Lali, you yang antara aktivis yang paling lama berada di Semporna Sabah. Baru ni kita ada terbaca mengenai aktivis Ibit Liu. Ustaz Ibit Liu masa berada di Semporna Sabah tidak dapat teruskan misi beliau kan. Saya rasa misi beliau antaranya adalah untuk membantu golongan ni. Okay, number one saya sebenarnya setuju apa yang Ustaz Ibit Liu buat di Semporna, membantu komuniti masyarakat tanpa mengira siapa dia. Sama ada rakyat Malaysia ke, bukan rakyat Malaysia ke, apa dia bantu. Itu saya sangat setuju. Yang kedua, konsep dia pun sama iaitu kita nak pendidikan dulu. So antara yang saya difahamkan dia ada buat adalah membina sekolah. Kalau tak silap saya membina sekolah which is to educate. Bila once you dah start educate, at least masalah tu kalau 10 kita boleh kurangkan. Sebagai ni pendapat peribadi Puspa. So mungkin salah, mungkin betul pasal saya bukan diorang. Pada saya apa yang Ustaz buat sangat betul. Cuma kita perlu perbetulkan lagi di segi komunikasi. Okey, saya bagi contoh. Yang di belakang saya ini adalah tapak sebenar yang Ustaz nak buat. Sebab tu saya ambil backdrop belakang ni. Ini adalah tapak sebenar Ustaz nak buat sekolah. Bagus. Cuma kita kena consider ada 3 benda. Yang pertama adalah kesesuaian. Okey, kesesuaian lokasi itu. Adakah punca airnya, di segi orang cakap di segi angin baratnya, okey, di segi keselamatan. Okey, yang kedua adalah di segi hak milik. Okey, kita nak buat satu benda bagus. Contohnya kita nak buat satu benda yang sangat bagus, tetapi kita kena pastikan hak milik tempat tu kena clear dan kita kena pastikan tuan punya tu aware ataupun tahu. Mereka akan menyokong, definitely mereka akan menyokong, cuma sekarang ni mereka kena tahu. Sebagai contoh, di belakang saya ni ada tiga partis yang konflik. Yang pertama adalah kawasan ini adalah ditadbir oleh Taman-Taman Sabah Park. Okey, dia dah ada dia punya enactment dah sendiri. Yang kedua, dia ada juga adalah pewaris.
pewaris bermaksud adalah pemilik asal. Pemilik asal kawasan ini yang sebelum digazetkan menjadi Taman Merin. Dan yang ketiga, kita perlu ingat kawasan ini juga adalah kawasan yang ada konsesi kawasan rumpai laut. Tak silap saya dalam 300 ekar. Pengusaha rumpai laut. So sepatutnya mungkin terbaik, mungkin ialah kita saya tak tahu, saya tak boleh komen mungkin dia ada alasan ni. Sepatutnya sebelum masuk mungkin ustaz di antara tim bincang, okey, distributif, macam mana kalau saya cuba buat? Saya rasa tidak ada masalah. Kenapa? Mengikut Akta Taman-Taman Sabah, okey, tidak dibenarkan pembinaan menebang pokok semua struktur di dalam Taman-Taman Sabah. Maksudnya di kawasan tidak dibenarkan. Tetapi kita ambil pula satu kes. Betul-betul di Buah Hirulang. Sekarang ni ada resort 5 bintang telah siap dibina. Bermaksud benda ni boleh. Cuma kita kena proper channel. Maksudnya kalau resort boleh, mungkin sahabat Pak boleh consider, kita buat juga sekolah rakyat. Cuma channel tu kena perbetulkan. Maksudnya kalau resort yang mewah, kita boleh buat. I see. Untuk rakyat. Kenapa sekolah untuk rakyat tidak boleh dibuat? Pendidikan tu paling besar lah, kunci untuk membebaskan diorang ni daripada keadaan mereka ketika ini kan, kemiskinan dan sebagainya. Cara kalau kita, saya rasa memang sangat bagus. Kerajaan Sabah yang kita tengok diperhatikan, memang dia nak kemajuan. Sebab tu dia ada resort 5 bintang. Dan pada yang sama, why don't kita combine? Okay, kita dah ada satu resort 5 bintang. I think memerlukan ramai pekerja yang mahir. Kenapa kita tidak buat satu sekolah yang mendidik supaya anak-anak bajau laut ini boleh bekerja di resort tersebut dengan pendidikan asas yang dia ada. Simple. Okay. Harap-harap Ustaz Abid Liu akan teruskan usaha beliau. Lagi sekali lah dia akan try lagi kan. Tidak akan habis di situ saja. Tapi ada dikaitkan dengan isu-isu keselamatan perairan dan sebagainya kan di sana. Saya punya jawapan agak sarkastik. Teruskan, kita nak dengar tu. Alright. Saya datang 2008. Dia punya jawapan adalah sama, sempurna tak selamat. Orang yang kata tak selamat adalah orang yang tak pernah sampai, yang duduk di situ. Kalau tak selamat, kalau kita tengok normal citizen ini saya sebagai penggiat pelancongan. Kenapakah pelancong luar negara lagi ramai daripada pelancong dalam negara? Kalau tak selamat. Kalau tak selamat, kenapakah resort besar, resort mega, Kapalai, Mata King, banyak lagi resort besar berlumba-lumba nak masuk. So, bila kata tak selamat tu, kalau tak selamat, okey, kita ambil ibarat Cuba yang tak selamat tu, orang tak nak masuk dah. Tu mungkin orang Malaysia nak dengar juga kan, apa yang diperlukan sekarang ni. Saya rasa banyak you ada meminta bantuan, sumbangan dan sebagainya kan daripada rakyat-rakyat Malaysia yang prihatin. Rakyat kita memang prihatin sangat. Dan bagaimana dengan sambutan yang diterima setakat ni dan apa lagi yang diperlukan? Saya sebenarnya terkejut. First of all, saya sebenarnya terkejut pasal bila saya buat bantuan kemanusiaan di Sempurna, respon rakyat Malaysia sebenarnya sangat bagus. So, apa yang diperlukan sebenarnya ni untuk kalau rakyat Malaysia, apa yang paling kritikal lah keperluan di sana ni? Okay, short term, long term. Okay, saya terpaksa bagikan kepada dua, short term, long term. Pasal dia cakap, nanti akan ada kata-kata yang statement mengatakan, kita kena bagi kail joran, kena bagi kan. So saya siapkan saya punya jawapan awal-awal tu. Okay, sebelum kita bagi joran, kita kena pastikan dia ada tenaga untuk memancing. Faham Pasal orang nak kita bagi dia joran so dia boleh cari makan sendiri. Betul, sangat betul. Tetapi bila kita tidak ada punca pendapatan, so kita kena bagi dia makan. Saya bagi contoh, kalau kita di tempat saya lah, saya di Pahang, kita boleh bercocok tanam. Okay, at least ada benda, kita ada tanah. Tapi kalau yang orang duduk tengah laut, macam bajau laut ni, nak cucuk tanah kat mana? Nak beli ikan kat mana? Pasal dia tidak dibenarkan ke laut. Contoh macam tu kan. So pada saya yang paling kritikal adalah makanan asas untuk dia bertahan je. Beras, benda-benda karbohidrat lah. Macam ikan apa semua dia boleh cari. Benda-benda asas. Beras, tepung, ubatan-ubatan asas. Ini sekarang tak cukup kan? Sekarang ni tak cukup lah apa yang diterima. Tak cukup memang, langsung. Tapi saya estimate 30,000 masih lagi memerlukan. Konsisten. Miskin tega lah tu. Sangat tega. Yang terkesan tentang PKP ni. Saya bagi contoh macam Ibu Tunggal lah. Ibu Tunggal anak ramai. Dia nak keluar kerja macam mana? Kita tidak buat sarkas. Sarkas masuk, ramai-ramai kita bagi ambil gambar selfie. No. We already identify.
Siapa layak, siapa tak layak. Kita akan ambil yang paling susah antara yang paling susah. Macam tadi lah, ibu tunggal, dah lah ibu tunggal, anak ramai, ada anak cacat. Okey, kita bagi. Yang kedua, untuk long term sikit, barulah kami bagi pada pendidikan. Okey. Sebab tu sekarang ni, saya ada satu rumah ngaji. Rumah ngaji ni actually it is very basic. Saya ambil anak-anak gelandangan, okey, kita bagi makan tiap-tiap hari, okey, dan kita ajar dia belajar mengaji, membaca. Saya namakan rumah ngaji. Setengah waktu skeptikal, rumah ngaji ni belajar Islam. No, ngaji is the word for study. So study tu it can be anything, just bukan untuk Islam. Tu yang saya kena perbetulkan lah. Tapi alhamdulillah kawan-kawan faham lah. So bila perut dah kenyang, dia tidak akan berkeliaran. Bila tidak berkeliaran, dia akan duduk tempat, kita ajar dia education. So dia akan tahu. Selama ni yang anak-anak yang bawah rumah ngaji saya, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dah isap rokok, dah isap syabu, dah main judi. Bila kita tanya, dah isap gam. Bila kita tanya kenapa kau buat? Tak tahu pun salah. Dan satu lagi, the best bila kita rescue, kenapa kau isap gam? Gam sangat murah kan, RM2 lebih. Bila isap gam, dia boleh lupakan kelaparan dia. Budak-budak ni isap gam apa semua pasal dia nak melupakan dia punya kelaparan. Ada tak cahaya di hujung terowong untuk mereka ni? Sebab nampak macam kritikal. Dah lama juga kita dengar apa yang nak dilakukan pun bukan senang kalau usaha-usaha yang nak dibuat. So macam mana, adakah mereka ni boleh mendapat satu penyelesaian? Apa yang berlaku sekarang ni yang saya minta rakyat Malaysia adalah lebih agresif dalam mengambil tahu apa yang berlaku, tak perlu tunggu. Contohnya, tak perlu tunggu viral baru kita nak tolong. Tak perlu tunggu label you masuk baru kita nak tolong. Tak perlu tunggu nak pilihan raya baru nak tolong. Contohnya macam di Semporna, kalau kita tengok anak gelandangan tu tak makan betul, just bagi makan, tak payah fikir. Bagi. Saya bagi contoh apa yang berlaku kepada kami. So bila kami buat di anak gelandangan, bila kita bagi makan, orang tengok. Yang selama ni dia tak peduli pun. Lalu je depan mata. So bila kami buat, kami bagi makan, kita potong kuku, kita gunting rambut. So next time, bang, nanti minggu depan saya pula nak gunting, bayar makan dia. Nampak tak? Dia tengok dapat selipar baru. Kita ingat dia mencuri. Tak, makcik itu bagi. So actually, benda ni, we just propagate the positive vibe. Boleh. Memang boleh. Tak payah tunggu. Kalau you nak buat baik, saya punya motif, saya punya motto simple je, Puspa ada 2. Cakap kalau don't ask, just have, semua orang boleh masuk syurga. Tu ayat yang sangat padat, sangat mendalam dia punya meaning dia tu. Jadi kalau orang Malaysia nak membantu ni, macam mana cara dia, Cik Lali? Alright. First, I try to be the last one yang you contact. I try to be the last one. Why? Because actually the first yang you boleh, yang terbaik adalah you sendiri bagi bantuan you nampak. Maksudnya you pergi ke Semporna ke mana ke, you sendiri bagi, you nampak, you elevate. That is the best. Second best is you bagilah pada trusted NGO ke apa yang you kenal. Yang you kenal. Bermaksud you tahu you bagi RM10,000 sampai at least RM9,000. Bukan you bagi RM10,000 sampai RM9. Pasal apa? Itu adalah amanah, kita nak apa yang kita nak bantu tu sampai. Kalau di Semporna selain daripada Hak Project, kita ada Semporna Hero, kita Al-Falah Team, kita ada Yayasan Izzi Prihatin, kita ada Borneo Comrade, kita ada Kelab Belia Kampung Selakat. Actually ramai. Boleh pilih antara ni lah. Boleh pilih. Last kalau tak jumpa baru cari saya lah. Pasal kami fokus pada yang betul-betul hardcore. Pasal contohnya Puspa, bila bagi bantuan, ada yang just bagi kat surface. No, our team kita kadang terpaksa berjalan 10 km dalam laut bawa sumbangan untuk sampaikan bantuan. Team kita meredah sungai yang ada buaya dengan makanan. So our team sangat hardcore lah. Tu kalau boleh bagi yang team-team lain dulu. Dah tak boleh rasa, kontak kami lah. Okay. So nampaknya sampai sini dululah Cik Lali untuk kali ini. Terima kasih banyak telah memberikan begitu banyak inspirasi, saya rasa bukan saja kepada saya rasa orang yang tengok video ni pun kalau dia boleh memahami, mendalami apa yang disampaikan, sangat memberikan inspirasi untuk kita bantu seperti di Semporna Sabah ni. Wish you all the best. Semoga dapat lebih banyak sumbangan dan lebih ramai lagi mereka yang berada di sana akan dapat pertolongan
daripada usaha-usaha yang dilakukan. Thank you very much, Hugs Project. On behalf of Hugs Project also, saya nak ambil kesempatan kepada kami punya penderma. Okey, penderma kami ada 3 kategori. Yang pertama dari segi financial, okey. Yang kedua di segi orang cakap di segi influence, pengaruh. Dan yang ketiga orang cakap local support. So this kind of 3 supporter saya sangat-sangat appreciate. Terima kasih banyak kerana anda betul-betul faham kenapa kita bagi bantuan. Ada setengah tu faham kenapa satu perkataan pun kita tak advertise. Padahal you bagi saya 30,000, satu huruf pun saya tak sebut. Faham. Terima kasih banyak. Pasal back to basic, terima kasih. Hugs Project, sesiapa saja boleh masuk syurga. Nak tolong, tolong saja. Tak payah tanya. Thank you. Terima kasih.